quiet silence of a heart that believes itself defeated by loss, by pain, by fear. Our hope nailed to a cross, our own faith depleted, at the sight of no movement, a body inert. But it is not the end. At the sound of the gravestone rolling, a new story has unfolded. Death has been defeated. Our hope is alive. Jesus is alive. We raise our hands in victory. By his resurrection, we are set free. He blows a wind of life and brings us back to the light. He is risen. Our Messiah is alive. He breathes and the darkness trembles. He speaks and our future shines. By his sacrifice we are now saved. By his grace we can all rise. Here rejoicing in the sky. The grave could not hold him. The veil has been torn. Our Christ has won over death, over sin, over ache. By his power all chains break. He is victorious. He is the way. He is the resurrection and the life. And by his wounds, we're made alive. Ambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari sekalian umat Tuhan, kita megahkan Allah Tritunggal yang mengundang kita untuk beribadah pada pagi hari ini, yang melalui anaknya Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Kita boleh dimampukan untuk hadir dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama agungkan Tuhan di dalam bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini. Kemegahan Allah. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita bersama-sama mengagungkan Kristus yang bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya, sorga bumi memuji. Haleluya, hai pujilah nama
genaplah tebusannya. Genaplah tebusannya, haleluya. Ia menangkan seteru, haleluya. Kubur pun tak berdaya, haleluya. Terbuka pintu sorga, haleluya. Puji Allah di surga, haleluya. Puji Allah di sorga, haleluya. Dan kasih-Nya kekal, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya. Allah yang Maha Esa, haleluya. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memperingati kebangkitan-Mu, peristiwa besar yang ada dalam sejarah, yang membuktikan bahwa Engkau adalah Allah, dan kuasa-Mu dan keajaiban kasih-Mu sungguh nyata bagi kami orang-orang yang berdosa. Dengan penuh ucapan syukur, kami mau merayakan kemenangan-Mu bagi kami. Kami mau merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih yang telah menyelamatkan kami, dan kasih yang telah menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami sampai pagi hari ini. Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Biarlah ibadah pada pagi hari ini, Engkau boleh menyatakan sekali lagi diri-Mu bagi setiap kami. Kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh dibawa mengingat kasih Tuhan yang begitu ajaib melalui kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kita bersyukur bahwa kasih Tuhan teramat ajaib di dalam kehidupan kita. Kita sungguh heran melihat keajaiban kasih Tuhan yang menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Kasih Tuhan amat ajaib. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk sekali lagi di dalam pengakuan dosa kita, mengingat kasih-Nya yang ajaib bagi kita. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam, dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Mari kita bangkit berdiri. Bagiku yang menderita, tanggung semua dosaku,
dari surga menghibur menjaganya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengambil waktu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapa di surga, terima kasih untuk keselamatan yang Kau telah berikan bagi setiap kami. Kalau hari ini kami boleh berdiri di hadirat-Mu, mungkin kadangkala kami bangga dengan kehidupan kami secara rohani. Kami ada di rumah-Mu, kami melayani Engkau. Namun kadangkala kami masih jauh daripada Engkau. Tuhan, ampuni kami ketika kami menganggap remeh keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan kami masih hidup seturut dengan apa yang kami mau. Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami ketika kami tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami selalu lupa akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Ampuni kami ketika kami sering lupa bahwa kebangkitan-Mu begitu berharga bagi setiap kami. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah di hari kemenangan ini, kami memperingati kebangkitan-Mu, memperingati betapa kasih Tuhan bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Bukan karena baiknya kami, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, bawa kami untuk bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah ketika hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu, kami juga mau berkomitmen untuk bangkit, mengasihi Engkau lebih lagi, mencintai Engkau lebih lagi, setia kepada Engkau lebih lagi. Kami berani menguburkan segala dosa-dosa kami, kedagingan kami untuk bangkit bagi Kristus, untuk mengasihi Kristus, untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Biarlah kebangkitan-Mu mengingatkan kami bahwa kami sudah hidup baru. Dan Engkau mau melihat bukti nyata dari hidup baru yang Kau sudah berikan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami. Kebangkitan-Mu memberikan semangat bagi kami untuk berjuang hidup kudus di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah janji pengampunan dosa bagi setiap kita dari Roma 6 ayat 4 berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin.
Ku bernyanyi puji Yesus karena Ia telah selamatkanku. Mari kita responi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanku halisku, mati bebaskanku. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita memiliki harapan di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian, hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, Di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. hanya Kristus yang bersedia Turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Amin. Paduan suara entian akan menaikkan pujian bagi Tuhan, mempersiapkan kita untuk masuk dalam firman Tuhan pada hari ini.
Puji Tuhan, paduan suara yang indah. Kata-katanya indah, haleluya, memuji Tuhan. 非常美的诗歌，它有讲到关于哈利路亚赞美神， Suaranya juga indah. 而且有甜美的声音， Betul ya saudara ya? 对不对，弟兄姐妹？ Dan Entian Sepan selalu, tiap kali tampil ada kejutan-kejutan. 恩典诗班每一次出现都会令我 Hari 们有个 ini 惊喜。 ada trombonnya, ada trompetnya, luar biasa. 我 Ya. 们听见今天有喇叭声。 Dalam sukacita Paskah kita bergembira hari ini dilayani dengan paduan suara dan lagu yang menyemangati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. 很高兴在复活节这个日子，我们能听这个非 Sekaligus 常好的诗歌， menyemangati iman kita. Ya, Tuhan sudah bangkit. Amin. 也能够 Tuhan 振兴 kita 我们 Tuhan 的 yang 心。 hidup. 我们所敬拜的是活的上 Oleh 帝， sebab itu selamat Paskah. 所以复活节快乐， Lanjutkan perjalanan hidup dengan sukacita dan semangat. 让我们继续以欢乐的心来走我们的人生道路。 Amin. 阿门。
Hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Di Paskah ini mari kita bersama meneduhkan hati, berdoa, mempersiapkan hati kita. 好，还没有听到之前，让我们来预备心，来领受上帝的话语。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. 感谢你的同在，感谢你的慈爱和恩典。 Terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, orang yang berdosa ini. 感谢你赐给我们这些罪人那个救恩。 Tuhan Yesus, Engkau rela mati di kayu salib untuk menggantikan kami, menanggung hukuman dosa yang harusnya bagi kami. 主甘心为我们死在十字架上，担当我们一切的罪过。 Terima kasih Engkau Allah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kami. 感谢你赐下你的独生儿子主耶稣来拯救我们。 Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami. Kemenangan-Mu adalah kemenangan kami atas belenggu dosa. 感谢你主耶稣，你已经战胜死亡，你的胜利也是我们的胜利。 Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. 现在我们要聆听你的道， Kami ingin sekali lagi merasakan gairah semangat kemenangan Kristus dalam hidup iman kami. 我们要再次经历到你胜利那种欢欣的心在我们的心中。 Tuhan berfirmanlah. 主啊，对我们说话， Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. 圣灵光照我们的心思意念， Supaya kami dapat memahami firman Tuhan. 使我们能够明白你的道， Dan supaya kami dapat melakukannya. 而且让我们能够遵行你的道。 Berfirmanlah ya Tuhan. 求你对我们说话，主 Di，dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah mengapa engkau menangis. 亲爱的弟兄姐妹，今天早上的主题就是你为什么哭泣？ Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, keluar dari kubur, 当主耶稣从死里复活，从那个坟墓里出来的时候， maka ada satu kisah. 然后有一个记载， Kisah itu adalah kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan para muridnya. 就是主耶稣遇见那些门徒。 Dalam hal ini kita akan merenungkan bagaimana kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena. 今天我们早上要思考的就是他如何见到这个玛利亚。 Mari kita baca Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. 我们要读约翰福音20章11到第18节。 Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. 约翰福音20章11节开始，玛利亚却站在坟墓外面哭哭的时候，低头往坟墓里看，就看见2个天使穿着白衣在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对他说：“夫人，你为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问他说：“夫人，为什么哭？你找谁呢？”
玛利亚以为是看圆的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。”耶稣说：“玛利亚。”玛利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼。”拉波尼就是夫子的意思。耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”抹大拉的玛利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”他又将主对他说的这话告诉他们。 Amin. Amin. Saudara, pada waktu mungkin setengah tahun yang lalu, Lost Lisa bertanya kepada saya, Musa yakin Paskah temanya mengapa engkau menangis? 大概好像是半年前吧，应该是那个Elizabeth 传道就问我，你真的确定吗？牧师在复活节那个日子就是要讲关于这个为什么哭的主题吗？ Temanya kok kurang optimis, ini kan Paskah. 好像是不够乐观，因为这是复活节嘛。 Saya katakan kepada Lost Lisa, 我就对 Lisa 老师说， Lost Lisa, ini adalah kalimat Tuhan Yesus pertama kali sejak dia bangkit dari kubur. 这是主耶稣从死里复活第一句说的话。 Saudara, pertanyaan ini sebetulnya ditanyakan 2 kali di dalam kisah ini kepada Maria Magdalena. 其实在这段记载是主耶稣向玛利亚问过2次。 Saudara, yang pertama adalah malaikat yang bertanya, mengapa engkau menangis? 第一次是天使问你为什么哭， Lalu, tidak lama dari kalimat itu, setelah Maria menjawab, Tuhan Yesus malah juga bertanya kepada Maria Magdalena, Ibu, mengapa engkau menangis? 不久之后，主耶稣也向这个莫大拉的玛利亚问：“夫人，你为什么哭？” Saudara, di dalam bahasa Yunani, kurang lebih ada 6 kata yang digunakan untuk menyebut menangis. 在希伯来文有6个字是可以讲关于哭泣那方面。 Rupanya menangis itu menurut orang Yunani banyak gayanya. 原来希伯来人哭也有很多的方式。 Ada menangis yang pura-pura menangis, itu ada namanya sendiri. 有假装哭泣，他也有自己的名声。 Ada menangis yang formalitas aja. 有些人是只是外表式的，他也有他自己的字。 Saudara, kalau ke rumah duka kadang kita terharu formalitas menangisnya. 有时候我们到参加丧礼，我们会哭泣是什么呢？就是只是一个官方式的表面。 Saudara, kalau menangis yang mana? 如果我们哭泣是哪一个方式呢？ Saudara, di dalam ayat yang ditulis ini, kata menangis digunakan kata klaio. 在这里呢，那个哭是用 klaio 这个字。 Klaio adalah menangis yang dengan bersuara meratap. klaio 呢就是有声音的那个哭泣，好像刚才那样，牧师那种哀哭声。 Loh, harusnya Bu Jenny juga mencoba menulis juga. Saya sudah terjemahkan seperti 牧师。 Kita jarang ya Bu ya, menangis yang sampai bunyi kayak begitu ya. 这样 Jarang. 是的，我们很少这种。 Kebanyakan menangis yang begitu anak-anak, betul ya? 很多时候是小孩子这样哭泣。 Makanya ini klaio itu juga disebut cry as a child, menangis seperti anak kecil. 所以 klaio 另外意思就好像小孩子那样嚎啕大哭。 Kalau bahasa Prancisnya itu gerung-gerung. Apa itu? 法文就是 gerung-gerung， 又好像牧师那样哭泣。 Ini menangisnya orang yang sedih sekali berkabung. 这就是一个非常哀痛的人的哭泣声。 Kalau begitu, pertanyaan Tuhan Yesus dan pertanyaan malaikat, mengapa engkau menangis ini jadinya tampak kurang sopan ya? 如果这样的话，好像主耶稣跟天使问为什么哭，好像是不太有礼貌。 Ya. Kalau dipikir-pikir, tampaknya kurang sopan bukan? 如果我们去想，好像是不够礼貌，是不是？ Kalau di ruangan saya ada datang seorang yang menangis seperti itu, biasanya yang saya lakukan saya diam. 如果到我办公室有一个人这么样哭的话，我就会先安静一下。 Kira-kira Pak Agus gimana kalau ketemu orang yang nangis gini? Sabar. Betul ya? 如果把故事我们看见这种人，我们就会说你要有耐心，是不是？ Apalagi Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu ini nangisnya ini nangis kehilangan, betul nggak?
而且主耶稣是全知的上帝，他知道这个是失落感的一种哭泣。 Kalau saudara datang ke rumah duka, ada orang yang nangisnya sampai Mama. 那如果我们到丧礼看见有人这样为他妈妈去世这样哭的话， Hebat ya acting saya, lain kali Bu Kyok bisa ajak saya main drama ini. 牧师很有演戏的天分啊。 Kalau orang sudah menangis seperti itu di rumah duka, lalu datang Musa Petrus bilang, Ibu, mengapa nangis? 比如有人这样哭泣，然后牧师就去那边问，为什么你这样哭呢？ Saya rasa semua botol aqua akan ditimpukan ke saya. 我相信很多人会把那个瓶子泡在我的那个身上。 Ini pertanyaan yang nggak pas. 这是一个不是合时宜的一种问题， Betul nggak? 对不对？ Apalagi kalau saudara berpikir, oh ya Tuhan mau ngeprank. 或者我们想，可能上帝在那里只是玩游戏而已。 Makanya Tuhan Yesus memanggil Maria dengan kata ibu. 所以在这里，主耶稣称呼她为夫人， Pura-pura nggak kenal. 就是假装不认识她。 Ibu, 夫人， mengapa engkau menangis? 夫人，你为什么哭泣？ Suaranya dibuat-buat. 而且那个音调也好像 Lalu setelah itu bilang, surprise. 然后他就说那个惊喜。 Wah, lebih tidak sopan lagi. 如果那样的话，就是更加没有礼貌。 Saudara, itulah sebabnya pertanyaan mengapa engkau menangis ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi. Ada hal yang penting yang Tuhan ingin maksudkan melalui pertanyaan ini. 所以主耶稣这么问，不是客套话在那里随意的，他是有一个非常重要的目的。 Bahkan bukan hanya malaikat yang bertanya. 而且不仅是天使这样提问， Pertanyaan yang sama bahkan diulang oleh Tuhan Yesus. 主耶稣也问同样的问题。 Ini pertanyaan yang penting. 这是非常重要的一个问题。 Tuhan Yesus ingin menanyakan kepada Maria, apa alasan kamu menangis? 主耶稣想问他，玛利亚，你为什么要哭呢？ Bahkan Tuhan Yesus bertanya ditambahkan dengan kalimat, siapa yang engkau cari? 甚至主耶稣说，你在这里要找谁呢？ Mengapa alasan Maria menangis ini menjadi penting? 为什么玛利亚哭泣的原因非常重要？ Apa alasan Maria menangis? 她为何哭泣呢？ Saudara, alasan Maria menangis. 玛利亚在那里哭泣， Di dalam Yohanes 20, 在约翰福音第20章， Tuhanku telah diambil orang. 他说我的主已经被人挪去了， Tuhanku 我的主 dicuri. 被人偷窃。 Menurut saudara alasan ini alasan yang bisa diterima nggak? 大家觉得这个理由我们可以接受吗？ Kenapa dicuri? 为什么被偷取呢？ Iya, Tuhanku mati. 是我的主已经死了。 Tuhan kok mati? Betul nggak? 主怎么可能死呢？ Maka saudara pertanyaan ini menjadi satu antara tangisan dengan apa yang ditangisi itu menjadi kontradiktif, bukan? 所以他所哭泣的变成是一个非常矛盾的事。 Kalau dipikir-pikir Maria, 如果我们去仔细去想， coba pikirkan, 马大拉玛利亚，你去想， engkau menangis, 你在这里哭， tapi topiknya, 但是那个， alasannya, 但是你的理由， sebetulnya bukan alasan yang perlu ditangisi. 这个理由是不配你去哭的。 Hah? Apakah kita perlu menangisi Tuhan yang mati? 难道我们真的要为主的去世而在那哭 Tuhan 泣 yang 吗？ mati tidak layak untuk ditangisi, bahkan tidak layak untuk dipercaya. 一个死了的上帝是不配得我们去哭，或者配得我们去敬拜他的。 Apalagi Tuhannya bisa dicuri. 而且何况如果那个上帝可以被人去偷取， Tuhan yang bisa dicuri bukanlah Tuhan yang layak dicari. 一个可以被人偷取的上帝是不配得我们去相信他的， Bagus ya kalimatnya ya, kayak pantun ya. 或者去寻找的。 Kita baca yang terakhir itu ya, yang Tuhan bisa dicuri ya. 1, 2, 3. Tuhan yang bisa dicuri bukanlah Tuhan yang layak dicari. Betul nggak? 对不对？可以被偷取的上帝是不值得我们去寻找的。 Sehingga kalau kita ada di sana, 所以，当我们如果在那里， mungkin kita akan berkata hal yang sama. 可能我们也会说同样的话。 Maria, kenapa engkau menangis? 玛利亚，你为什么哭泣？
Tuhan yang bisa dicuri adalah Tuhan yang tidak perlu dicari, tidak perlu dipercayai. 如果一个可以被人偷取的上帝是不值得你去相信、去寻找的。 Tuhan yang bisa mati adalah Tuhan yang tidak perlu engkau tangisi. 如果可以去世的上帝是不值得你去哭的。 Saudara, ini adalah inti penting dari pertanyaan itu kenapa sampai diulang 2 kali. 弟兄姐妹，这就是为何这个问题被提问2次。 Apakah Anda sedang mencari-cari Tuhan? 你现在是否正在寻找上帝呢？ Mungkin Anda selama ini ingin tahu siapa ya Tuhan tempat aku bisa bersandar. 可能大家正在寻找说主啊，哪里是我可以安息的地方呢？ Engkau sadar Tuhan itu pasti ada. 你觉悟到上帝一定存在的， Tapi engkau bingung, banyak yang ngaku-ngaku Tuhan. 但是你觉得很困惑，因为这么多的上帝， Karena engkau punya kenalan di gereja. 你有相似的在 Karena 教会里， keluargamu, suami atau istrimu datang ke gereja. 或者你的配偶、你的家人有人来教 Atau 会 orang 的， tua atau anakmu datang ke gereja. 或者你的父母、你的子女来教会。 Engkau hari ini datang ke gereja. 你今天来到教会， Atau selama ini engkau datang ke gereja. 或者你长久以来到教 Atau 会， engkau ikut ibadah secara online. 或者你在线上参加敬拜， Hatimu sadar Tuhan pasti ada. 你的心觉悟到上帝一定存 Tapi 在。 mana yang sejati? 但是哪一个才是真的 Aku 上帝 sedang 呢？ mencari-cari Tuhan yang sejati itu. 我正在寻找一个真的上帝。 Dan engkau mulai putus asa. 你开始绝望了。 Hari ini engkau datang ke gereja. 今天你来到教会 Dan，engkau baru mendengar Jumat Agung kemarin. 你刚刚听过那个受难节的事 Tuhan kok mati ya? 啊？为什么上帝会死呢？ Kalau engkau sedang mencari-cari Tuhan. 如果你正在寻找上帝， Saya ingin mengingatkan. 我要在这里提醒大家， Di dalam firman Tuhan. 在上帝的 Di 圣 dalam 经里， iman Kristen. 在基督教信仰中， Bukan manusia yang mencari Tuhan. 不是世人去寻找上帝。 Suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus. 有一次主耶稣遇见撒该， Sakeus adalah pemungut cukai. 撒该是一个税吏， Orang yang biasa menekan rakyat bangsanya sendiri yaitu orang Israel untuk bayar pajak lebih daripada apa yang ditetapkan supaya duitnya masuk kantong dia. 作为税吏，他常常欺压自己的百姓，来要他们交纳更多的税。 Sakeus takut-takut. 那么撒该他是一个税吏，他很害怕 Tapi，dia kepingin tahu siapa Yesus itu. 但是他想知道耶稣是谁。 Badan dia pendek. 他是非常矮小的， Dia ingin tahu siapa Tuhan Yesus itu. 他想知道耶稣是谁， Dia naik ke pohon 所以他爬上一个 supaya bisa 树， melihat Tuhan Yesus. 让他能够从高处看见主耶 Dari 稣。 sekian banyak orang yang di situ, 在这么多人中间， pandangan Tuhan Yesus tertuju kepada orang yang ada di atas pohon. 主耶稣只是专注于在树上的那个人。 Lalu Tuhan Yesus berkata, 然后主耶稣就说 Sakeus turunlah, 撒该下来吧， aku hendak ke rumahmu. 今天我要到你家里。 Aku orang berdosa, 我是一个罪人啊， engkau mau datang ke rumahku. 你愿意到我家里？ Aku ini di antara orang Yahudi, orang Israel, aku orang yang paling dibenci karena jadi antek-anteknya orang Romawi untuk tekan orang Yahudi. 我在犹太人中，我是最厌恶的，因为什么呢？因为我成了罗马人的走狗。 Saudara, pemungut cukai adalah orang yang paling dibenci oleh orang Yahudi. 不错，那时候犹太人最厌恶、最讨厌的就是那些 Karena 税 sebagai 吏， orang Yahudi, 因为身为犹太人， dia itu membeli hak ke orang Romawi. 然后他就用钱向那个罗马政府买那个地位， Membeli hak wilayah tertentu, 他们买某一个地区的权利 hak untuk apa? Hak untuk narik pajak, debt collector, kayak begitu saudara. 然后他在那里就可以有权向那里的人来向他们 Dia beli borongan harganya sekian. 可能他就会一次过付这样 Lalu 的钱 dengan hal itu dia 金额 menekan orang-orang Yahudi untuk bayar pajak lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pemerintah. 然后他就会欺压榨那些百姓他们要付上更高那个巨额的税务。 Makanya orang Yahudi paling benci sama pemungut cukai ini. 所以犹太人最讨厌的就是那 Tapi 些税 Tuhan 吏。 Yesus mau datang ke rumah Sakeus. 但是主耶稣愿意到撒该的家里， Sesampai di rumah Sakeus, Sakeus kemudian menyatakan pertobatannya. 到了撒该的家里，撒该愿意悔改。 Lalu Tuhan Yesus menutup pertemuan itu dengan kalimat, 然后主耶稣
以这句话做结束。 Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 因为人子来要寻找拯救世上的人， Siapa yang mencari? 谁来寻找？ Sakius tampaknya seperti mencari. 看起来好像撒该在寻找， Tapi sebetulnya Tuhanlah yang mencari Sakius. 但是其实是主来寻找撒该。 Anak Allah yang maha tinggi rela datang ke tengah dunia menjadi manusia. 至高的上帝的儿子愿意来到世上成为人， Untuk mencari kita manusia yang berdosa. 来寻找我们这些罪人。 Amin. 阿门。 Bukan manusia yang mencari Tuhan. 所以不是世人来寻找主， Tuhanlah yang mencari manusia. 是主来寻找人。 Mengapa manusia perlu dicari dan diselamatkan? 为什么主需要找人来寻？ Surah firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 因为众人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。 Saudara dan saya, 你和我， kita ini orang yang berdosa. 我们都是有罪的人。 Yang harusnya dikatakan mendapatkan upah dosa, hukuman dosa yaitu maut, neraka. 我们的惩罚是什么呢？罪的工价就是死，我们应该进入那个地狱。 Itu alasan kenapa Tuhan mencari. 这就是为什么主要寻找我们的原因， Mencari untuk menyelamatkan. 寻找我们来拯救我们。 Pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan mencari dan menyelamatkan. 现在问题是，主是怎么样寻找我们、拯救我们呢？ Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah mengutus anak Allah menjadi sama dengan manusia. 就是上帝差遣他的独生子，让他成为有人的样式。 Natal kemarin kita memperingati karya Tuhan, anak Allah menjadi manusia. 圣诞节我们是庆祝那个道成肉身， Untuk apa? 主成为人，为什么？ Peristiwa salib 就是十字架， mengingatkan. 十字架提醒我们 Di。dalam Galatia 3 ayat 13, 在加拉太书第3章13节， anak Allah itu menjadi manusia 就是主这个上帝的独生子 untuk 成为人 menggantikan kita orang yang berdosa ini. 来代替我们这些罪人， Supaya hukuman dosa yang harus kita tanggung 使我们应该承担的罪， ditanggung oleh anak Allah, Tuhan Yesus di 反而 kayu salib. 反而由主耶稣上帝的儿子为我们承担在十字架上。 Louis Berkhof berkata begini. Louis Berkhof 这么说， Louis Berkhof ini adalah teolog, 是位神学家， reform teolog yang begitu bagus bukunya, menjadi dasar bagi pemahaman banyak iman pengajaran dari gereja-gereja seperti kita. 归正派的，他写的书的很多教义都是被基督教，包括我们的教会所采用。 Dia berkata, Alkitab jelas mengajarkan bahwa penderitaan dan kematian Kristus bersifat menggantikan. Dan istilah menggantikan di sini benar-benar berarti bahwa Kristus mengambil tempat kita orang yang berdosa ini. Dan bahkan kesalahan kita ini dijatuhkan kepada Kristus. Dan hukuman mereka dialihkan kepadanya. 在这里他说的就是圣经清楚解释，主耶稣的受难和受死都是一个取代的方式，就是取代我们，让我们不必受到那个十字架的惩罚。 Itulah yang terjadi ketika kemarin kita memperingati Jumat Agung. 这就是当我们在受难节我们所思考的。 Anak Allah merelakan dirinya diadili dalam pengadilan manusia yang tidak adil dan sesat. 成为上帝的儿子，愿意被那个世人所审判，而且是一个不公的法庭里的审判， Bahkan mati di kayu salib. 甚至死在十字架上。 Tapi puji Tuhan, 但是要真谢主， pada hari yang ketiga, 在第3天， Tuhan yang mati itu Tuhan yang tidak selamanya mati. 死了的主不是永远的死， Dia Tuhan yang bangkit. 他已经复活了。 Amin. 阿门。 Di dalam Roma 6, 在罗 firman 马 Tuhan 书， menggambarkan. 罗马书第6章这么说的： Kita yang percaya di dalam Kristus, kita itu dibaptiskan oleh kematiannya dan juga dibaptiskan oleh kebangkitannya. 岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？ Amin. 阿门。 Kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini dalam Paskah
今天复活节我们庆祝主耶稣从死里复活。 Bukan hanya sekedar memiliki makna moral. Oh Tuhan bangkit, Tuhan tuh perkasa hebat. Bukan. 不只是道德方面而已，就是说哇，上帝很大能，他能够复活了。 Tetapi memiliki dampak bagi hidup kita orang yang berdosa. 但是对我们这些罪人讲，有深大的意 Kalau 义。 saudara percaya kepada Tuhan Yesus, 如果你相信主， Dia bukan Tuhan yang mati. 他不是死的主， Dia Tuhan yang bangkit. 他已经复活， Tuhan yang menang. 已经得胜了。 Dan kemenangannya adalah kemenangan untuk kita dibebaskan dari belenggu dosa. 他得胜了，使我们能够脱离这个罪恶的捆绑。 Amin. 阿门。 Saudara mungkin bertanya, 可能弟兄姐妹会问， mengapa Tuhan mau mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa? 那么上帝为什么要寻找和拯救我们这些罪人呢？ Yohanes 3 ayat 16 berkata, 约翰福音第3章16节， alasan terbesar Tuhan, 上帝最大的原因， Tuhan sang pencipta kita. 我们这位创造主， Dia tidak putus asa dengan kita. 他没有因着我们而感到绝 Tuhan 望。 Allah yang menciptakan alam semesta dan kita manusia ini 这位创造天地万物和包括我们的主， sangat mengasihi saudara dan saya. 他非常爱你爱我， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Amin. 阿门。 Dan apa yang Tuhan lakukan 为什么上帝如此做？ adalah untuk menyelamatkan, 就是为了拯救， bukan untuk menghukum kita. 不是要惩罚我们。 Sebab pada Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. 因为上帝差派他的独生子来到世上，不是要审判我们，而是要拯救我们， Amin. 赐给我们永生。阿门。 Saudara, itulah sebabnya pertanyaan kepada Maria ini. 所以弟兄姐妹，这个对玛利亚的提问 Pertanyaan yang perlu ditanyakan. 是一个必须去提问的问题。 Maria, perlukah engkau menangis? 玛利亚，你真的需要去哭吗？ Tuhanmu bukan Tuhan yang mati. 主不是一位死亡的主， Tuhanmu bukan Tuhan yang dicuri. 不是一个被人偷取的主。 Tuhanmu Tuhan yang perkasa bangkit dari kematian. 主是全能的，他已经从死里复活了。 Bukankah seharusnya engkau bersuka cita? 你岂不是应该是欢喜快乐吗？ Tuhan yang sejati 真正的上帝， adalah Tuhan yang mencari manusia ciptaannya yang tersesat ini. 他就是要寻找那些迷失的他所创造的人。 Amin. 阿门。 Tuhan yang mencari. 他寻找我们。 Tuhan yang sejati 真正的上帝 adalah Tuhan yang rela bahkan mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia. 他甘心替代我们，背负我们的罪恶，死在十字架上。 Saudara yang punya anak 弟兄姐妹，如果你们有孩子， sudah tahu bagaimana rasanya kita sebagai bapak itu kalau anak kita kesulitan, kita ada yang tanggung, betul ya? 常常如果我们的孩子面对问题，我们就觉得比起看见他这么难受，情愿是我自己去面对。 Yang lalu saya pernah bicara dengan seorang bapak yang anaknya sakit. 之前我跟一个他孩子生病的父亲 Anaknya 说， kesakitan di rumah sakit. 他的孩子在医 Bapak 院里 ini 非 tidak 常 tega. 痛苦。那么他的爸爸不忍心， Dia berkata, 他就说 Musa, 牧师， kalau boleh saya aja ada yang gantiin, dipasang selang infus, dipasang alat-alat yang mengerikan itu. 如果能够的，我甘心替代我的儿子在那个躺在医院里， Bapak 要 yang 打点 sejati 滴 kayak 那 gitu. 些。 Betul ya? 真正的父亲就是这种的想法。 Tuhan Allah melihat manusia yang berdosa yang akan dihukum. 天父看见这些世人应该受到惩罚， Dia rela mengutus anaknya berkorban. 他甘心差派他的儿子来受苦， Itu Tuhan yang sejati. 这就是真正的上帝。 Amin. 阿门。 Kalau engkau ingin mencari Tuhan yang sejati, 如果你愿意寻求真正的上 Tuhan 帝， Yesuslah Tuhan yang sejati. 主耶稣就是真正的上帝， Dan Tuhan yang sejati tidak mati. 而且真正的上帝是不会死的。 Tuhan Yesus mati di kayu salib. 主耶稣死在十 Di 字架 dalam 上， kemanusiaannya tubuh itu bisa mati. 不错，在人性方面，他的身体会 Tapi 腐 dia 烂， Tuhan
yang bangkit di hari ketiga. 但是在第3天，他从死里复活，他是全能的上帝， Dia Tuhan yang punya kuasa. 他有权势的上帝， Bangkit dan hidup selamanya. 复活而且永远存在， Nah, itu Tuhan yang sejati. 那就是真正的上帝。 Dan Tuhan yang sejati itu bisa menyediakan hidup kekal buat saudara dan saya. 真正的上帝能够为你为我预备永生。 Amin. 阿门。 Saudara, apakah Amen. saudara sedang mencari Tuhan yang sejati? 你现在是否正在寻找真正的上帝呢？ Sadarlah, 你要觉悟到， kalau saudara hadir di ruangan kebaktian ini, 如果你今天在这个礼拜堂里， kalau saudara sedang mengikuti ibadah ini secara online, 你或者你是在线上 atau 参加 saudara 这个敬拜， mungkin sedang mengikuti khotbah ini diputar di hari-hari setelah Paskah ini, 或者你是在之后复活节之后，你再来去观 itu 看 bukan 这个视频， kebetulan, 这不是偶然的， itu di dalam kedaulatan Tuhan. 这是在上帝的主权之内， Tuhan yang mencari saudara, 上帝正在寻找你， yang mengajak saudara datang 他邀请你来， untuk hari ini. 今天来到这里， Belajarlah percaya kepada Tuhan. 所以我们要学习相信他。 Mengapa engkau menangis? 为什么你哭？ Mengapa engkau kebingungan mencari-cari di tengah dunia ini? 为什么你在那里很困惑？在这个 Tuhan 世上寻 Yesus, 求 Tuhan yang sejati. 主耶稣是真正的上帝， Dia mencari Anda. 他正在寻找你， Maka bertobat dan percayakan jiwamu pada Tuhan Yesus. 所以你要悔改，将你的灵魂交托给他。 Tuhan Yesus yang mencari dan menyelamatkan kita manusia berdosa. 主耶稣寻找和拯救我们这些罪人。 Kalau ada di antara saudara yang sedang mencari-cari Tuhan. 如果在我们中间有人 Dan 正在 hari 寻 ini 找上帝 Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan yang mencari engkau. 今天的信息告诉你， Tuhan 是 mau 主 menyelamatkan 正在寻找 hidupmu. 你，他要拯救你。 Maukah saudara hari ini? 你愿意吗？今天 Di dalam Paskah, 在复活节这个 di 日子， dalam hikmat Tuhan yang indah ini, 在上帝的智慧满有智慧 membuka 的 diri 意念里，你打开你的心门， untuk percaya dan mempercayakan jiwa saudara kepada Tuhan Yesus. 来相信主，而且把你的灵魂交托给他。 Saudara, mengapa engkau menangis? 弟兄姐妹，你为什么哭呢？ Saudara, hal yang kedua, 第二， menjadi pertanyaan. 也成为一个问题： Mengapa ya Maria itu sudah menoleh tapi nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus? 为什么那个玛利亚已经转身看主耶稣，但是认不出他呢？ Saudara, kalau saudara saya sapa dari belakang gitu, Pak Agus, Cawan. 比如说，我是在后面，在那里跟把阿古斯在那里，跟他打招呼。 Dengar suara saya aja, ini ada 2 Agus ini. Kira-kira tahu nggak? Ini Musa Petrus. 大概你会知道后面叫你的是牧师吗？许建伟牧师吗？ Bahkan kalau saya nggak pakai bahasa Indonesia, saya pakai ini. Agus Tisung, Ni Hao, Cawan. 我知道是用中文跟你打招呼，你会认识他吗？ Ini Mandarinnya orang Surabaya, ini Musa Petrus pasti. Medok, Liangjen, 这个是 Ujian, gitu ya ngomongnya. 这个是泗水腔，所以应该是牧师。 Lah ini Maria 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus mengiring. Tuhan Yesus bertanya, dia tidak tahu ini Tuhan Yesus. 其实玛利亚跟主耶稣在一起已经是3年之久，但是现在主耶稣问他，他反而认不出。 Bahkan dikatakan di situ ayat 14 sesudah berkata demikian Maria itu menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. 甚至在约翰福音记载，他转过身来看见主耶稣，但是认不出他， Kebangetan nggak? 是不是太过分了？ Saya sudah lama nggak ketemu Pak Hadi karena Pak Hadi ada di luar negeri, ini baru ketemu, senang ya Pak ya? 我很久没有看见巴哈迪，今天见到很高兴。 Pak Hadi kalau ngomong Musa Petrus, apa kabar? Wah, saya langsung tahu. Betul ya, ini Pak Hadi, orang yang saya hormati. Betul ya? 如果巴哈迪用第一跟我那个打招呼，我一定问的他，我非常 Kalau 惦记他。 kangen itu kan kita dengar suaranya aja udah langsung respon, betul ya? 如果我们是惦记一个人，听到他的声音就能够立即认出。 Kok kenapa ketika Tuhan Yesus menyapa Maria, dia tidak mengenali, bahkan dia sudah menoleh. 但是为什么当主耶稣跟他打招呼，而且他也已经转身看主耶稣，他却认不出 Kemungkinan 呢？ besar. 很可能 Yang pertama, air mata dia terlalu banyak. 可能他流泪流的太多了， Kesedihan dia terlalu banyak. 他极度的忧伤。 Mata orang yang sudah sembab karena menangis, gitu. Air matanya banyak, matanya bengkak. Sehingga semua kesedihan itu membuat dia tidak bisa melihat
Kristus. 因为他流泪太多，他极度的忧伤，遮盖他的心那种沉重，遮盖他，让他看不见， Betul? 是不是？ Saudara, apakah kesedihan yang saudara sedang alami 弟兄姐妹，你现在所经历的伤痛， membuat mata rohani saudara tidak bisa melihat Tuhan Yesus? 是不是让你心灵的眼睛看不见主耶稣呢？ Atau saudara, 或者弟兄姐妹， kalau kita lihat di dalam apa yang tertulis, 如果按照我们刚才所读的， Maria itu punya pikirannya sendiri. 其实玛利亚有她自己的想法， Di dalam kesedihannya dia itu sudah punya skenario sendiri. Ini pasti ada yang curi ini. 在她的伤痛当中，她自己就想到，一定有人去偷 Saudara, 走了。 kadang-kadang kita begitu. 常常我们是这样， Ketika kita punya masalah, 当我们面对问题， kita sudah punya skenario sendiri. Harusnya nanti pertolongannya begini-begini. 我们已经有自己的想法，接下来那个解决方案应该是如此。 Kita juga seringkali punya skenario. Harusnya Tuhan nanti begini-begini-begini. Betul ya? 我们常常也有自己的场景，就是想到上帝应该是如此做，如此做。 Dan kalau kemudian Tuhan tidak tampak menolong, 但是如果看起来上帝好像没有帮助我们的时候， Tuhan tampaknya tidak mendengar doa saya. 好像没有垂听我的祷告， Lalu kita mulai bikin skenario yang lain. 然后我们就有另外一个布局 Mungkin Tuhan lagi sibuk. 啊，上帝可能正在忙碌吧， Dia mungkin lagi nolongin orang lain. 他可能在帮助其他人， Nanti kita mikir lagi, mungkin Tuhan lagi lupa sama saya. 或者我们又想到，可能上帝已经忘记了我， Mungkin Tuhan sudah cuek sama saya. 可能上帝已经不理会我了。 Ya udah saya cuek juga sama Tuhan. 好了，我也不理会他了。 Saudara, kadang kita begitu. 弟兄姐妹，常常有时候我们就是如此。 Saudara, di tahun 1966 tanggal 8 April itu majalah Time, dia judul depannya Is God Dead? Apakah Tuhan mati? 在《Time》这个杂志，1966年，他这样，他那个主题是什么呢？上帝死了吗？ Itu menjadi awal gerakan yang namanya Gerakan Tuhan Mati. 就开始一个运动，就是上帝已经死亡的运动。 Ada beberapa teolog liberal yang mencanangkan hal itu. 有自由派的那些学者，他们也是跟随。 Teologinya disebut theothanatology. 那个神学的就是 theothanatology， 就是说上帝已死的这种 Jadi 教 bukan 义。 teologi. 不是神学。 Theothanatology. theothanatology。 Thana itu dari kata Thanos yang artinya mati, bukan film Thanos, saudara ya. Thanos 的意思就是死亡， Jadi Tuhan mati. 就是说上帝已死亡了。 Salah satunya, saudara sekalian, tokoh di dalam gerakan Tuhan yang mati ini adalah Richard Rubinstein. 其中一个运动的那个驱动者就是 Richard Rubinstein。 Profesor Richard Rubinstein lulusan Harvard, PhD. 这个 Richard Rubinstein 教授是哈佛大学的毕业 Dia 生， seorang rabi Yahudi. 他是犹太人的拉比， Lalu dia menuliskan sebuah buku After Auschwitz. 然后他就写了一本书《Auschwitz》之后。 Saudara, kita tahu Auschwitz adalah kamp konsentrasi Jerman untuk menyiksa, membunuh orang-orang Yahudi. 我们知道 Auschwitz 是一个犹太人的集中营，当时候犹太 6 人 juta 在 orang Yahudi mati. 他们被屠杀1 600 juta 万， diantaranya anak-anak. 其中100万是 Begitu 小 kejam 孩 dan 子， mengerikan. 是这样残酷。 Maka Richard Rubinstein mengatakan setelah peristiwa Auschwitz ini, orang Yahudi akan tidak percaya kepada Tuhan lagi. Tuhan sudah mati. Richard Rubinstein 就说，自从这个事件大屠杀之后，犹太人不会再相信上帝，因为上帝已经死了。 Kadang-kadang kesedihan membuat kita melihat, berpikir inilah Tuhan, Tuhan itu mati. 因为我们太忧伤，我们常常会想到上帝也可能已经死了。 Kalimat yang sama pernah juga diungkapkan sebetulnya oleh Katharina van Bora. 其实这句话也曾经有 Catherine von Bora 这么说， Tapi dalam arti yang lain, yang positif. 但是他是在正面方面的。 Kenapa dia berkata, Tuhan itu mati? 为什么他说上帝死了呢？ Suatu hari Martin Luther mengalami begitu banyak persoalan dan depresi. 有一次，马丁路德面对巨大的问题，他非常沮丧。 Martin Luther yang biasanya ketawa-ketawa, suka menyanyi, dalam beberapa hari itu sangat depresi, sedih. 他平常是非常喜乐，而且也喜欢唱一些诗歌，但是那几天他非常的忧愁。 Katharina von Bora adalah istrinya. 那么他太太就是 Catherine von Bora。 Setelah beberapa hari melihat kesedihan suaminya, maka hari berikutnya Catherine von Bora memakai baju hitam, baju seperti orang yang sedang melayat.
然后几天看见丈夫这样沮丧，她就穿上了个丧礼黑色的丧服。 Martin Luther bertanya, 那么马丁路德就问他 "Hei, siapa yang mati?" 哎，是谁去世 Catherine berkata, ？Catherine 说 "Tuhan, 啊，上帝死了 ngaco kamu. 啊！你开玩笑， Kenapa kamu berpikir ngaco seperti itu?" 你为什么会这样有这样扭曲的想法呢？ Catherine von Bora berkata, ，Catherine von Bora 就 "Tuhan pasti mati. 上帝一定死了。 Buktinya, 证明什么？ Dr. Martin Luther yang biasanya semangat, sekarang kehilangan semangat itu dan sedang mengalami depresi. Tuhan pasti mati. 平常马丁路德是这么有活力，这么有那个盼望，但是现在一直忧伤，所以上帝一定死了。 Martin Luther tersentak mendengar hal itu. 听了这句话，马丁路德就被触动， Matanya dibukakan. 就打开他的眼睛。 Air mata dan kesulitan yang menutupi matanya hilang. 他的那个忧愁的心已经 Dia 消失， sadar 他现在觉悟到， bahwa Tuhan itu ada. 上帝是 Tuhan itu 存在 hidup 的，上帝是活的， dan Tuhan yang hidup itu menyertai hidupnya. 永活的上帝与他同在， Menyertai saudara dan saya sampai hari ini. 也与你我同在，直到今日。阿门。 Makanya Tuhan Yesus memanggil pertama Maria, tidak langsung Maria. Dia katakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" 所以他没有立即叫玛利亚，而是说：“夫人，你为什么哭 Lalu di dalam ayat yang ke-16 Tuhan Yesus mengulang memanggil, tapi bukan dengan kata anonim, tapi mengatakan Maria.？” 然后在16节才说称呼她玛利亚。 Di dalam tangisanmu, 在你的哭泣中， di dalam kesedihanmu Maria, 在你的悲哀中，玛利亚， aku mengenal engkau name by name. 我认识 Nama demi 你， nama. 是认识你的名字。 Amin. 阿门。 Engkau sedang menangis, 你是否正在哭？ engkau sedang kesulitan dalam hidup ini. 是否面对人生的很多难 Tuhan 处？ mengenal engkau nama demi nama. 上帝认识你，认识你的每一个名字。 Tuhan ingin engkau secara personal datang kepada Tuhan. 他愿意你个人来到他面前， Jangan matamu tertutup oleh air mata. 不要因为你的泪水遮住你的眼 Arahkan 睛， mata hatimu kepada Tuhan Yesus. 将你的心眼睛专注于上帝。 Tuhan yang hidup dan yang menang. 那位永活已经得胜、 Amin 胜过死亡的主耶稣 Dan，hadapi segala persoalan bersama dengan Tuhan yang menang. 所以你要与这位得胜的主一起来面对生活的难题。 Tuhan Yesus pernah berkata demikian. 主耶稣曾经这么说： Dalam dunia kamu menderita, 在世上你们有苦 menderita 难， penganiayaan. 很多的苦难、欺压， Tetapi kuatkanlah hatimu. 但是你要 Aku 刚强。 telah mengalahkan dunia. 我已经战胜了世界。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起低头 Bapa kami 祷 dalam 告。 surga, sempurnakan firman Tuhan hari ini. 我们在天上的父，求你让你的信息更完备， Bukakan mata hati kami, 打开我们的心思意念， supaya kami boleh melihat Kristus 使我们能够看见主耶 yang 稣， hidup. 活着的耶稣。 Kalau hari ini ada di antara kami yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat 如果今 pribadi, 天在我们中间还没有接受耶稣作为救主， bukakan mata hati kami ya Tuhan. 求你打开我们心中的眼 Hari 睛 ini。kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. 我们今天要接受主耶稣成为我们的救主。 Demikian Tuhan, 我们如此， untuk 主耶 setiap 稣 kami yang sedang sedih dan punya pergumulan, 在我们中间正在受痛苦，有很多难处， lawatlah kami, 求你眷顾我们， lawatlah kami dalam kasih-Mu. 以你的爱来眷顾我们。 Kami percaya Engkau beserta kami. 我们相信你与我们同在。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Selamat Paskah, Tuhan memberkati. 复活节快乐，大家赐福各位。 Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan diri kita sebagai respon kita untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus bangkit, boleh juga membangkitkan semangat kita untuk terus setia melayani Dia. Kristus hidup. Melayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu yang tetap hidup
memerlukannya, ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Mari kita bangkit berdiri. Hartanilah bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang di daya penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau hidup dan hidup dalam kehidupan kami dan membawa kami teguh, siap melangkah maju, siap menjalani kehidupan kami karena Engkau hidup dan Engkau akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Engkau berkati persembahan ini Tuhan untuk dipakai di dalam pelayanan Tuhan, dalam gereja-Mu ini GKI Kebenaran Baru, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Tuhan yang hidup bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu ini GKI Kebenaran Baru, biarlah melalui penebusan dan kebangkitan Kristus, gereja-Mu ini juga boleh terus bangkit untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta gembala. Selamat Paskah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita patut bersyukur pada tahun ini kita masih boleh bersama-sama merayakan Natal. Baik, saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara. Oh, saya selamat Natal, maaf. Ya, sudah mulai demensia. Selamat Paskah ya. Baik. Bapak Ibu mungkin ada yang baru pertama kali datang beribadah. Silakan acungkan tangan saudara kalau ada yang baru pertama kali datang. Sebelah kiri, apakah ada? Baik. Terima kasih untuk Pendeta Petrus yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga seluruh tim yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita dengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini.
Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Keberanian Bersaksi. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Tani Lee dengan tema Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 9 pagi dengan pembicara Guru Injil Yu Hong Li dengan tema Markus pasal 9 ayat 1 sampai 29. Ups and Downs of Spiritual Growth. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-25 GKI Kebayoran Baru, kami menyelenggarakan pertandingan tenis lapangan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 8 pagi. Dengan persyaratan peserta sudah berpengalaman bermain tenis selama 2 tahun atau lebih, bisa play match, tanding, atau game. Pertandingan diadakan di lapangan tenis Metro Puri. Mari daftarkan diri segera paling lambat hari Minggu tanggal 23 April 2023. Silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan ref lagu Kristus Hidup. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Sungguh Tuhan, Engkau hidup. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah menanggung seluruh dosa kami. Kalau saat ini kami boleh memperingati, bahkan merayakan akan kemenangan Kristus atas dosa, atas maut. Sungguh Tuhan, semua itu hanyalah untuk setiap kami yang mau datang, merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang mau bertobat, yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Engkau bukanlah Allah yang mati. Engkau adalah Allah yang berinkarnasi, rela mati bagi kami dan hidup untuk keselamatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini, ketika kami boleh merayakan Paskah ini, kami boleh diingatkan oleh Tuhan betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami yang mau datang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Supaya kesempatan ini tidak kami lewatkan begitu saja. Kami tidak menghargai akan Kristus yang sudah mencari kami sekian lama, tetapi kami mungkin mengabaikan akan suara Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersimpuh di kaki-Mu, mengakui dosa-dosa kami, dan kami sungguh-sungguh mau menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi kami. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada di antara keluarga kami, mungkin ada di antara keluarga besar kami, sanak famili kami, mungkin ada di antara rekan-rekan kerja kami, mungkin ada di antara tetangga-tetangga kami, mungkin ada di antara orang-orang yang kami kenal, yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka adalah karyawan kami. Tuhan, berikan kepada kami mulut yang berani, terbuka, menyaksikan Kristus hidup. Ajar kami Tuhan untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengalami
kasih Tuhan yang demikian besar. Secara khusus Paskah tahun ini Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh menjadi satu sarana di mana kami memberitakan Injil kepada mereka. Mungkin bahkan orang tua kami, mungkin anak-anak kami, mungkin pasangan hidup kami. Tuhan tolonglah supaya mereka juga boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk suasana Paskah dimanapun berada. Khususnya di Israel. Tuhan, bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kristus yang sudah hadir. Kristus yang sudah bangkit. Bahkan mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Biarlah Paskah tahun ini Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang mencari mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Berikan ketenangan di tanah Israel, di tanah Palestina. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang saat ini sedang merayakan Paskah dimanapun. Biarlah semua boleh merayakan dengan satu kedamaian. Khususnya di masa-masa puasa bagi saudara kami ini. Tuhan, supaya tidak terjadi apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk sinode gereja Tuhan. Begitu banyak sinode yang di bawah naungan PGI, yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang ke-73. Bahkan Tuhan mau memakaikan gerejamu di tempat ini menjadi saluran berkat untuk merayakan HUT PGI yang ke-73. Bukan hanya secara onsite, tapi juga akan ditayangkan secara nasional. Tuhan kiranya hadir, supaya sinode-sinode di bawah naungan PGI sungguh boleh mengalami satu pembaruan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat surga berkah. Mari saudara-saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah, serta menjaga, melindungi, dan memberikan damai sejahtera kepadamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-25 GKI Kebayoran Baru, kami menyelenggarakan pertandingan tenis lapangan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 8 pagi. Dengan persyaratan peserta sudah berpengalaman bermain tenis selama 2 tahun atau lebih, bisa play match, tanding, atau game. Pertandingan diadakan di lapangan tenis Metro Puri. Mari daftarkan diri segera paling lambat hari Minggu tanggal 23 April 2023. Silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar